Umar radhiyallahu taala beritahu, kalaulah hanya semata-mata untuk gerunkan orang bukan Islam supaya mereka terasa gerun dan terkesan, maka aku tukar memakai kurta yang bertampal ini kepada kurta baru, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan hina kita. Sedangkan pakai kurta baru, pakai jubah baru pun sunnah juga. Pakai yang bertampal pun sunnah, pakai baru pun sunnah. Tapi Sayyidina Umar kata, kalaulah aku tukar kurta aku, jubah aku ni, daripada yang buruk, yang bertampung kepada yang baru, dengan anggapan bahawa bila pakai baru, orang kafir, orang batin, orang bukan Islam akan terkesan, akan hormat, akan takut. Yang ni bahawa dengan kurta baru orang kafir akan terkesan. Kalau aku buat macam tu, Allah akan hinakan aku. Keselamatan amalah kita ialah dalam kita sibukkan diri kita dengan dakwah infradi, dengan ittiba' sunnah. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah ajar dua perkara kepada umat dengan penuh sungguh-sungguh. Dengan penuh ihtimam, Nabi telah ajar dua perkara ini kepada umat. Dan kedua-dua perkara ini telah hilang daripada kita, telah mati daripada umat ini. Pertama, perkara yang sangat penting, sangat asas. Sebanyak mana fitnah yang berlaku di dunia hari ini, untuk hapuskan fitnah tersebut, umat telah diajar dua perkara. Dalam sebuah hadis Nabi beritahu, ada tiga asbab untuk selamatkan diri daripada fitnah. Pertama, tinggal dalam umum, bukan khawas. Yang kedua, duduk dalam jemaah. Yang ketiga, lazimi masjid, sentiasa duduk dalam masjid. Dalam sebuah hadis yang Nabi SAW beritahu, dua per tiga perkara Nabi beritahu untuk selamatkan diri kita daripada fitnah. Satu riwayat ini, riwayat yang semua orang tahu, nak selamat daripada fitnah, tiga perkara. Pertama, duduk bersama orang awam. Yang kedua, berpegang dengan jemaah, jangan pisah daripada jemaah, jangan berpecah. Yang ketiga, lazimi masjid. Maulana Abdul Hasan Ali-Nadawi rahmatullahi alaih beritahu, kebangkitan batil dia tidak akan tinggalkan mana-mana tempat. Untuk selamat daripada kebangkitan batil ini, untuk selamat daripada kebangkitan kebatilan, maka daripada mana-mana tempat, orang-orang Islam di tempat tersebut hendaklah menjadikan masjid sebagai markas kehidupan mereka, pusat kehidupan mereka. Mana-mana tempat dan kawasan, mana-mana umat Islam yang menjadikan masjid sebagai pusat kehidupan mereka, mereka akan terselamat daripada fitnah, kebangkitan, kebatilan sehingga kiamat. Batil ini datang bertentangan dengan amal masjid. Al-Quran kata tidak ada orang lebih zalim, tidak ada orang yang lebih zalim daripada ini. Kalau ada orang buat satu perkara bertentangan dengan amal masjid, kami akan lawan mereka, kerana tidak ada orang lebih zalim daripada ini. Faman azlamu mimman mana'a masajid Allah an yuzkara fiha ismuhu wa sa'a fi kharabiha.
Tidak ada orang lebih zalim daripada orang yang menghalang daripada diimarahkan masjid-masjid Allah dan berusaha untuk mengosongkan masjid, mematikan amal masjid. Allah akan masukkan ketakutan dalam hati mereka. Mereka akan hina di dunia dan dapat azab yang pedih di akhirat. Di dalam hadis ini 3 sebab untuk selamat daripada fitnah. Hidup dengan awam-awam dan berpegang dengan jemaah, jangan berpecah daripada jemaah, dan lazimi masjid. Satu lagi perkara ialah kalau fitnah telah berlaku daripada siapa-siapa, mana-mana pihak, maka fitnah itu hendaklah dihapuskan daripada akarnya, daripada akar umbinya hendaklah dihapuskan. Dalam ayat sahabat guna perkataan isti'salul fitnah. Isti'sal makna menghapuskan satu benda daripada akar umbi dia, daripada akar dia, supaya tak tumbuh balik lepas tu. Bukan potong atasnya, cabut daripada akar dia sekali, sehingga dia tak mampu nak tumbuh lagi lepas tu. Kebatilan. Ini tajuk yang Muhammad Yusuf datangkan dalam hadis sahabat, isti'salul fitnah, mencabut fitnah, menghapuskan fitnah daripada akarnya sekali. Cara sunnah untuk menghapuskan fitnah ialah jika kamu tak ada apa-apa kerja masa ni, masa kosong kamu itulah yang menyebabkan kamu akan jatuh dalam fitnah. Masa lapang kamu, masa kosong, ini akan jadi sebab untuk kamu jatuh dalam fitnah. Khalwat dan uzlah, satu orang duduk bersendirian, berseorangan di satu tempat, ini sebab dia jatuh dalam fitnah, sebab maksiat, dia akan mula buat maksiat. Duduk berseorangan sebab maksiat. Kecuali illa masya-Allah, kecuali orang-orang yang mempunyai kekuatan kerohanian, yang mana dengan dia duduk seorang-seorang, dia akan dapat dekatkan diri dia pada Allah. Orang yang mana amalan dia dalam hadis Nabi SAW, Nabi ibaratkan umat Islam yang duduk berasingan, yang duduk berseorangan, yang mengasingkan diri daripada awam, adalah seumpama biri-biri yang meninggalkan kelompok dia, kumpulan dia. Biri-biri yang tinggalkan kumpulan dia ni, dia sentiasa dalam bahaya. Bila-bila masa serigala akan tangkap dia. Nak selamat, dia kena duduk dalam kumpulan dia. Kalau siapa-siapa punya perkataan menyusahkan hati kamu, mengganggu fikiran kamu, apa patut kamu buat? Dalam peristiwa berlaku dalam Ghazwah Muraisi', ada sedikit pergaduhan di antara muhajir, satu orang muhajir dan satu orang ansar. Masa nak ambil air, nak ambil air daripada telaga, telah berlaku pergaduhan, berebut, dan pergaduhan pertikaian tersebut telah selesai di situ. Dah selesai dah sebenarnya, dah berbaik balik dah, kerana muhajir dan ansar, mereka sangat, hubungan persaudaraan di kalangan mereka sangat kuat. Mereka kasih sayang menyayangi satu sama lain. Tapi orang munafik telah cucuk api, telah menyemarakkan pertelingkahan tersebut, sehingga pertelingkahan itu jadi besar. Kemudian, dan setiap golongan panggil orang dia. Orang Ansar panggil orang Ansar, Muhajir panggil orang Muhajir.
Orang Ansar kata orang Muhajir bawa pukul aku, wahai Ansar tolong aku. Orang Ansar panggil orang Ansar, orang Muhajir panggil orang Muhajir untuk bantu. Ya lal Ansar, ya lal Muhajirin. Satu perkara saya nak beritahu, dengar faham betul-betul. Masing-masing mereka tak panggil keluarga mereka kerana orang sahabat hanya ada dua, Al-Muhajir dan Ansar. Maka dia kata la ya lal Ansar ya lal Muhajirin. Nabi kata kamu punya seruan ni seruan jahiliah dan panggilan yang sangat busuk bau dia. Sangat busuk bau dia. Panggilan jahiliah yang sangat busuk. Seruan kejahiliah yang sangat busuk. Sedangkan perkataan Muhajirin dan Ansari perkataan yang Al-Quran sendiri guna. Al-Quran memanggil Muhajir sebagai Muhajir, Ansar sebagai Ansar. Zaman jahiliah mana ada Muhajir, mana ada Ansar. Tapi Nabi kata kamu punya seruan panggilan ini panggilan jahiliah. Kenapa kami panggil jahiliah? Kerana masing-masing panggil kumpulan golongan masing-masing untuk bantu dia melawan musuh dia. Dua-dua kumpulan telah bangun. Sebelum menentu berlaku apa-apa, Rasulullah telah perintah sahabat-sahabat semua Muhajir dan Ansar untuk berjalan, teruskan safar. Sepanjang hari, sepanjang malam mereka berjalan, bergerak sampai hari ketiga baru Nabi berhenti. Hampir tiga hari berterusan Nabi tak berhenti daripada bergerak, sehingga sahabat semua dalam kelatihan yang amat sangat. Lutut mereka nak tercabut dah, dan begitu penat dan letih sangat. Bila Nabi bagi izin untuk mereka berhenti berehat, mereka tak ada kemampuan lagi nak turun daripada belakang unta turun ke tanah. Mereka bergelusur, jatuhkan badan mereka masing-masing daripada unta, jatuh atas tanah, atas batu pasir yang panas. Mereka tertidur di situ. Letih je, terlampau letih je mereka. Tengah atas batu pasir yang panas mereka boleh lena. 2 hari setengah berjalan tak berhenti. Tengah panas, siang hari, sepanjang malam. Kenapa Nabi buat demikian? Supaya mereka tak ada masa, tak sempat nak bergaduh satu sama lain, nak bercakap tentang puak ni. Nabi sibukkan mereka. Menjadikan sesuatu alasan, satu benda yang baik sebagai alasan untuk tak keluar jalan Allah, itu sebenarnya satu fitnah. Menjadikan sesuatu benda yang dari segi zahirnya baik, bagus, tapi kita jadikannya sebagai alasan untuk tak nak keluar jalan Allah, maka perkara itu sebenarnya adalah fitnah. Asal fitnah. Ala fil fitnati saqatu. Allah kata, ingatlah bahawa mereka sebenarnya telah pun jatuh dalam fitnah. Satu orang munafik, dia bagi uzur supaya dia tak keluar jalan. Ya Rasulullah, saya tak sedia nak keluar ke Rom kerana jemaah ni nak pergi ke arah Rom. Di sana perempuan cantik-cantik, saya takut nanti saya tengok perempuan sana cantik-cantik, nanti saya terpikat dengan mereka, saya jatuh dalam fitnah. Ni tak nak ke? Nabi dia kata, ini orang takwa, orang baik, nak selamatkan iman dia, dia tak nak keluar jalan Allah Ta'ala. Bahkan Nabi kata, ala fil fitnati saqat. Al-Quran kata, sesungguhnya orang ini telah pun jatuh dalam fitnah. Mencari alasan untuk tak keluar jalan Allah ini sebenarnya telah jatuh dalam fitnah. Dia sebenarnya tak nak keluar jalan Allah, nak cari alasan lain,
dan takut Rasulullah tolak. Jadi dia buat alasan yang nampak macam bagus. Pasal saya tak nak keluar jalan Allah sebab takut jatuh dalam fitnah. Untuk selamatkan diri daripada fitnah, saya tak sedia nak keluar. Tapi Al-Quran kata apa? Sesungguhnya mereka telah pun jatuh dalam fitnah. Dalam sirah kita akan dapati bahawa Rasulullah akan sibukkan amlahnya dengan amal, dengan kesibukan. Begitu banyak kisah. Saya masa tak ada segera saya nak boleh datangkan banyak contoh pada tuan-tuan bagaimana Rasulullah telah sibukkan sahabat-sahabat dengan amal sehingga mereka tak ada masa nak jatuh dalam fitnah. Saya sedang beritahu tuan-tuan satu perkara yang sangat penting. Ada ramai orang tanya tu, tanya ni. Sehingga Nabi beritahu banyaknya bertanya ini menyebabkan orang dahulu daripada kamu telah binasa, telah hancur, binasa, rosak dengan sebab banyak bertanya. Banyak bertanya kepada para Nabi telah membinasa ke kaum-kaum yang sebelum daripada kamu, umat-umat sebelum daripada kamu. Sedangkan mereka bertanya pada Nabi. Sebagai contoh, haji telah difardukan. Maka Nabi beritahu pada sahabat-sahabat, Allah telah fardukan haji atas kamu. Allah telah fardukan haji. Satu orang sahabat tak bangun bertanya, wahai Rasulullah, adakah setiap tahun kena buat fardu, kena buat haji? Adakah setiap tahun? Rasulullah berpaling daripada dia, tak jawab soalan dia. Dia bertanya lagi, Rasulullah setiap tahun dia kena buat? Kali kedua ditanya, kali ketiga ditanya, Rasulullah tak jawab. Nabi kata, kalau kata ya, maka haji akan fardu setiap tahun atas kamu. Setiap tahun kamu kena buat haji. Tapi Nabi tak jawab. Untuk mengelakkan fardu dihaji semua setiap tahun. Hal ini menimbulkan masalah di antara kita ialah soalan-soalan kita. Nabi beritahu apa dalam sebuah hadis, da'uni ma taraktukum. Biarkan aku, tinggalkan aku pada perkara yang aku tidak terangkan pada kamu. Aku tinggalkan kamu. Yang ni apa maksud dia? Perkara yang aku tak suruh kamu buat, jangan kamu tanya pada aku. Itu maksud. Perkara yang aku tak suruh kamu buat, tak payah tanya. Yang aku suruh buat, tu buat. Kalau apa yang aku suruh kamu tak buat, kamu tanya benda lain, ni maknanya kamu tak nak buat apa yang aku suruh. Dan kalau kamu apa yang aku suruh buat, kamu buat, dengan turun ke medan dan buat usaha akan selesaikan segala masalah. Segala persoalan akan terjawab dengan kita buat usaha di medan. Usaha. Kalau dia satu orang tak turun buat usaha di medan, usaha, saya cakap perkara ni bukan nak tuduh siapa-siapa, tapi supaya kita semua takut. Kerana ayat-ayat berkaitan munafikin itu berkaitan dengan diri kita. Kita semua kena takut sebab kita tak tergolong di kalangan munafikin. Orang yang tak nak beramal, dia akan banyak bertanya. Hatta idza kharaju min indika ulaika alladhina taba'a Allahu ala qulubihim wattaba'u ahwa'ahum. Dalam satu mesyuarat saya beritahu pada amlah-amlah kita, kita generasi tukar, berbeza latar belakang, harapan dan juga impian. Berazam tinggi saat kita boleh beri yang terbaik.
turun ke medan dan buat usaha, kamu terus bertanya pada saya soalan dan saya jawab, kamu tanya, saya jawab. Sampai bila tak akan datang kefahaman? Cara nak dapat jawab persoalan-persoalan kamu ialah kamu kena turun ke medan dan buat usaha secara amali, bahawa segala persoalan kamu akan terjawab. Bila sahabat yang tanya adakah haji fardu setiap tahun, Nabi tak jawab. 3 kali dia tanya. Hari ni kita tanya, nak suruh berjawab juga. Nabi beritahu, perkara yang aku tak suruh kamu buat, kamu tak payah tanya. Perkara yang aku suruh buat, yang tu kamu buat. Satu orang tanya pada Sayyidina Ali tentang satu ada orang tanya pada Sayyidina Ali tentang satu masalah. Sayyidina Ali tanya, perkara yang kamu tanya ni dah berlaku ke tak? Dia kata tak berlaku lagi, saja tanya. Kalau berlaku, macam mana nak buat? Rasulullah, rehat, bagilah aku peluang untuk aku rehat dan kamu juga rehat. Kalau berlaku nanti baru tanya. Kalau tak berlaku lagi tak payah tanya. Hari ni kita berusaha nak jawab semua soalan orang. Dah mesyuarat pula, apa nak jawab, macam nak jawab. Ni orang ni tanya ni, orang ni kita kena jawab. Sia-siakan masa kita. Abdullah bin Umar, ada orang tanya pada dia. Ada orang tanya pada Abdullah bin Umar, macam mana kucuk Hajarul Aswad, sunat ke tak? Kerana Abdullah bin Umar dia sangat-sangat ihtimam dengan sunnah, sehingga orang anggap dia macam orang gila dengan sunnah. Orang tengok dia macam nampak macam orang tak betul, sebab dia sangat ambil berat tentang sunnah. Jadi Abdullah bin Umar ni satu orang yang sangat berpegang dengan sunnah, sangat memperhalusi sunnah. Jadi orang tanya dia, cium Hajarul Aswad ni sunat ke tak? Dia sunat. Kemudian orang tu tanya, kalau terlalu ramai sangat orang, kalau orang ramai sangat tak ada peluang, bertolak-tolak, sunat lagi ke? Dan Abdullah bin Umar sangat marah. Ni agar-magar ni, kalau tu, kalau ni, kalau tu, kalau ni. Kalau saya ni, hari ni orang suka tanya perkara yang tak berlaku lagi. Kalau aku macam ni, macam mana? Kalau macam ni, macam mana? Kalau macam ni, macam mana? Ini saja satu amanah pada tuan-tuan semua. Kalau kita ubah terusaha ini kerana nak jaga kepentingan orang-orang punya kesibukan dunia mereka, kita kena jawab depan Allah Ta'ala. Sebab kesibukan dunia orang, umat, kita ubah usaha ni, tertib usaha ni, maka kita kena bertanggungjawab depan Allah Ta'ala kiamat nanti. Ada orang tanya Haji Abdul Wahab, kamu suruh bagi masa 8 jam, orang bekerja pejabat ni macam ni, macam mana nak bagi masa? Haji Sa'ad sangat marah. Haji Sa'ad sangat marah. Kamu punya soalan ni sebab kamu tak nak buat kerja. Kita tak akan turun daripada tahap apa yang kehendak kerja itu, kita akan beritahu. Setiap orang bagi masa ikut kemampuan dia. Ada orang boleh bagi 8 jam, jadi kita kena mutasyikkan 8 jam. Ada orang pencen ramai, tak ada kerja apa kat rumah, dia bukan 8 jam, 12 jam boleh bagi masa. Dia boleh bagi masa hari-hari di masjid, boleh istiqbal orang, boleh ajar Al-Quran, boleh bagi dakwah, boleh baca talim.
di masjid. Orang awam, yes. Kita sekali-kali tak boleh kita tengok kelemahan keadaan umat, mereka tenggelam dalam dunia mereka, kesibukan mereka, dan kita cuba nak bentangkan mi'yar usaha ini mengikut keadaan mereka. Ini tak mungkin. Kita jangan sekali-kali ubah apa-apa dalam usaha ini atau turunkan mi'yar usaha ini kerana kesibukan manusia. Rasulullah beritahu pada Wasilah, 2 hijrah kamu boleh pilih. Hijrah Battah, bila Rasulullah beritahunya, kamu nak menghijrah mana satu? Kamu terus hijrah tinggalkan kampung halaman kamu, kampung datang duduk sini, ataupun kamu duduk dekat kampung kamu datang bila dipanggil. Wasilah jawab macam mana? Rasulullah, wahai Rasulullah, kau pilihlah untuk aku mana yang terbaik untuk aku. Jawapan Wasilah itu satu pengajaran bagi kita. Dia tak pilih sendiri, dia bagi Rasulullah pilih yang mana terbaik untuk dia. Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam bahawa jika soalan itu berkaitan dengan amalan, benda yang berfaedah, kita berjawab. Kalau soalan itu tidak berkaitan dengan kerja, dengan apa-apa faedah, kita tak perlu jawab pun. Tak menjawab soalan seperti itu sunnah. 2 orang banduan telah beritahu mimpi dia kepada Nabi Yusuf AS semasa Nabi Yusuf dalam penjara. Satu orang punya mimpi menunjukkan bahawa dia akan dihukum bunuh, dan satu orang lagi akan bebas. Satu orang akan dihukum bunuh, satu orang akan dibebaskan. Dua-dua mimpi. Jadi dua-dua perkara ini penting. Mereka bertanya tentang mimpi mereka, yang mana ta'bir bagi satu mimpi lah dia akan bebas, satu lagi ialah dia akan mati. 2 perkara yang penting, tapi ini tak berkaitan dengan maksud Nabi Yusuf dihantar sebagai Rasul dan Nabi. Nabi punya kerja ajar mereka kepada Allah. Nabi Yusuf AS bila dengar kedua-dua mimpi tadi, apa Nabi Yusuf jawab? Nabi jawab tak mimpi mereka? Tak, Nabi tak jawab pun tabir mimpi mereka. Nabi Yusuf kata, arbabun mutafarriq, adakah Tuhan yang banyak lebih baik atau Tuhan yang satu lebih baik? Nabi Yusuf dakwah kedua-duanya kepada Allah. Arbabun mutafarriqun khairun amillah, Tuhan yang berbilang-bilang banyak atau lebih baik atau Allah yang satu lebih baik? Saya amat terganggu dengan orang-orang yang tak buat usaha di bidang usaha, orang-orang yang tak buat usaha di dalam medan usaha bersama dengan tuan-tuan sibukkan diri tuan-tuan menjawab soalan-soalan mereka. Ini perkara ini sangat-sangat menjengkelkan saya, sangat-sangat mengganggu saya, mengecewakan saya. Orang kata macam ni, orang tu kata macam ni, orang tu punya, tuan-tuan sibuk nak fikir, nak jawab soalan mereka. Kerja tak buat.
soalan ditanya pada baginda, dan soalan tu soalan yang patut ditanya. Belum habis lagi soalan, orang yang bertanya tak bangun lagi, Allah dah turunkan ayat. Jawab soalan tersebut. Yas'alunaka an fulan, yas'alunaka. Qad sami Allah qala allati tujadiluka fi zawjiha. Bila soalan tu soalan yang patut ditanya, Allah terus jawab, turunkan wahyu. Tapi ada soalan-soalan yang tak patut dijawab, Al-Quran tak jawab, wahyu tak turun. Jadi musyrikin dan Yahudi, mereka berkumpul, berpakat di antara mereka untuk tanya soalan pada Rasulullah. Mereka nak tanya Rasulullah tentang siapa Ashabul Kahfi, siapa Zulkarnain, dan roh tu apa. Tiga-tiga ni kisah yang betul, kisah yang hak. Dalam Quran pun ada sebut Zulkarnain, Ashabul Kahfi, roh, ni semua tiga-tiga yang hak. Tapi bukan maksud dan tujuan Nabi dihantar untuk itu. Untuk menentukan siapa Ashabul Kahfi, untuk menentukan siapa Zulkarnain yang sebenarnya. Rasulullah kata, aku tak tahu, tapi aku akan tanya Jibril, besok aku beritahu. Tapi Rasul lupa nak cakap insya-Allah. Tapi Rasul beritahu, bila Jibril datang besok aku akan tanya dia. Ada riwayat mengatakan 15 hari, ada riwayat mengatakan 1 bulan Jibril tak datang. Ini sebagai teguran pada Nabi daripada Allah SWT, bahawa kenapa kamu nak sibukkan diri dengan soalan mereka, nak jawab soalan mereka. Orang yang meletakkan syarat untuk terima dakwah kamu, orang ni sampai bila-bila takkan terima dakwah kamu. Orang yang meletakkan syarat untuk menerima hak, orang ni sampai bila-bila takkan terima hak. Kerana perbuatan mereka meletakkan syarat, inilah keingkaran mereka terhadap hak. Tengok dalam sirah, orang kafir minta macam-macam. Kamu buat macam ni, kami akan beriman. Kamu buat macam ni, kami akan beriman. Kalau kamu buat macam ni, kita tak selesai pergaduhan kita. Macam tu belah bulan ke apa, buat macam ni, kami akan beriman. Satu pun mereka tak beriman. Orang yang meletak syarat nak terima hak ni, orang ni takkan terima hak. Allah beritahu pada Nabi, kamu tak perlu nak jawab soalan mereka. Ini bukan maksud kamu dihantar. Tak perlu jawab pun soalan mereka. Kerja sangat mudah, tanya sangat senang, dan kerja ni bukan hari ni mula, dah lama dah. Usaha yang sama kita buat selama ni, sejak daripada dulu lagi. Masjid Abadi, talim, dakwah, keluar jalan Allah. Tak perlu kita nak bersoal jawab, nak berbahas dengan siapa-siapa. Tuan buat kerja, buat usaha, tunjukkan usaha tuan-tuan buat. Kita sama-sama hidupkan amal masjid. Satu perkara, Hidayat kami cakap benda yang sama yang Haji Abdul Wahab beritahu. Apa yang kami cakap dalam Hidayat kami, benda yang sama yang dicakap oleh Haji Sab. Kalau ada orang ikhtilaf dengan kita, cara Nabi lah dia tenangkan hati orang yang berikhtilaf dengan dia. Tenangkan hati dia, terangkan dengan baik, puaskan hati dia, tenangkan hati dia. Orang yang ganggu Nabi tak balas dengan keburukan.
Nabi buat dua perkara. Satu, Nabi mengaku ni kerana kelemahan saja, saya tak dapat fahamkan dia. Allahumma inni ashku du'afa quwwati. Orang Taif kan, Nabi kata, ya Allah, ni kelemahan aku tak mampu fahamkan mereka. Yang kedua, dia minta dengan Allah, ya Allah, bagilah hidayah pada mereka. Allahumma hadi qaumi fa innahum la ya'lamun. Jadi dua perkara itu, kita mengadu kelemahan kita pada Allah, kita tak mampu nak fahamkan dia. Okay, jangan lupa like, share, komen dan subscribe channel Amaruddin Isa. Nanti boleh tengok lagi video akan datang. Jangan lupa support Amaruddin Isa. Okay, bye bye. Jumpa lagi. La ilaha illallah, satu masuk, satu kalimah, satu hati, satu jiwa. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah.